Even bila kami dah tak tinggal sebumbung pun, dia memang sampai sekarang tak pernah langsung ambil kisah pasal anak saya. Langsung tak ada usaha nak bagi duit untuk anak-anak saya, anak-anak kami lah. Sejujurnya memang saya trauma dan saya menyesal. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat tengah hari, salam sejahtera. Kami berdua ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini untuk siaran 25 November 2021. Hari ini hari Khamis, bertemankan saya Uyaina dan juga Hawa, yang hari ini sebenarnya ada macam-macam perkongsian menarik yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Ya, pastinya Uyaina, dan hari ini sebenarnya 25 November, tarikh yang cukup istimewa sekali, terutamanya kepada anda yang hari ini menerima gaji bulanan. Wow. Bersinar-sinarlah muka semuanya, ya. Nampaknya muka Hawa bersinar, jadi Hawa dapat gaji hari ini. Lepas Saya ni kita bukan hari open ini. Oh, bukan? Bukan. Okeylah. Tapi tumpang gembira untuk rakan-rakan yang sana. Okey, tapi apa yang pasti, bila dah dapat tu kan, pastikan anda uruskan kewangan anda dengan betul, ya. Awal-awal ni memanglah seronok kan. Betul. Kita tak nak di penghujung bulan nanti, alamak, macam mana nak gunakan duit ni, nak cari mana lagi. Betul tu. Dan bercakap pasal 25 November kan, Hawa, sedar tak sedar kita tinggal sebulan lebih sahaja lagi sebelum 2021 melabuhkan tirainya, dan kita mengucapkan selamat datang kepada 2022. Dah azam baru ke? Itulah tu. Baru nak tanya Hawa, azam tahun baru 2021 hari tu. Yang dah tak berapa baru dah lah sekarang ni. Itulah dah dia. dilunaskan semuanya ke belum? Saya tak ada spesifik azam, tetapi rasanya cita-cita tu banyak adalah lebih sikit. Tetapi baca caption di gambar terbaru Hawa Rizwana memang sangat-sangat mengundang kontroversi dan membuahkan persoalan dalam minda ramai orang. Tapi apa pun kita doakan yang terbaik buat kita semua. Dan tadi Hawa bercakap juga tentang kewangan, merancang kewangan kan. Sebelum kita pergi tentang kaitannya dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berkenaan dengan Ai Sayang, kami nak war-warkan sekali lagi seperti biasa setiap hari kita akan mengingatkan satu sama lain tentang statistik COVID-19 di negara kita. Yang mana kan Hawa, kalau semalam saya bersiaran dengan Farin Ahmad, kesnya dalam 4,000 lebih. Dan semalam sudah pun mencatatkan peningkatan sekarang sebanyak 5,755 kes. Saya risaulah, Hawa. Ya, saya pun sama, Yaina. Kelonggaran banyak dah diberikan kepada kita semua, dah menjalani hari-hari kita seperti biasa. Tapi kita ada dengar tentang jangkaan gelombang Disember ataupun December wave kan. Itu sebenarnya seperti wake up call untuk kita. Betul. Untuk okey, kita kena patuh SOP. Sebab rata-rata kalau kita lihat ada yang lupa kan. Betul. Dan kita pun sama kadang-kadang takut terleka. Mengaku juga. Dan apatah lagi sekarang ni di negara-negara Eropah khususnya, banyak yang sudah pun menjalankan kembali PKP ataupun restriction movement di negara mereka sekali lagi. Dan kita doakan agar Malaysia tidak juga begitu, dan sama-sama kita menggalas tugas ini bersama-sama. Ya, yang nak panggil siapa sayang tadi? Ai Sayang. Lain macam lah Hawa ni sejak 2 menjak ni kan. Okey, baik. Ada sesuatu yang kami nak kabarkan kepada anda semua berkenaan dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang melancarkan kemudahan Ai Sayang pada suku pertama 2022 sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maksudnya 2% akan diambil daripada akaun suami dan akan dimasukkan ke dalam akaun isteri pula. Dan satu lagi kemudahan dana persaraan yang akan dilancarkan juga adalah Ai Lindung yang membenarkan pengeluaran daripada akaun 2 untuk membeli insurans hayat dan penyakit kritikal
melalui platform KWSP. Jadi orang kata dalam kita bekerja di saat kita muda ni, untuk hari tua kita juga perlu ada perancangan dan perlu kita susunkan kewangan kita. Betul, perlu beringat-ingat. Okey, kami di Wanita hari ini pun ada perkembangan sukan juga nak kongsikan kepada anda. Pastinya kepada peminat sukan bola sepak, kenal dengan insan ini iaitu Ronaldinho yang baru-baru ini dikabarkan dan juga diberi amaran boleh beringkuk di penjara sekali lagi. Alamak. Selepas berdepan pertikaian pembayaran nafkah dengan bekas teman wanitanya. Ronaldinho yang berusia 41 tahun diarah untuk menyelesaikan hutang dengan Priscilla iaitu bekas teman wanitanya sehingga 1 Disember ini untuk mengelak asetnya dirampas dan kemungkinan dipenjarakan. Nafkah dia bukan biasa-biasa, Uyaina. Jumlahnya ialah RM75,800 sebulan. Ringgit ya? Ya. Okey, baik. Tetapi itu berkenaan dengan Ronaldinho dan ini adalah mungkin undang-undang di luar negara. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Ronaldinho ini juga akan kita bincangkan sedikit sebanyak dalam topik yang akan kami bawakan sekejap sahaja lagi bersama dengan dua orang tetamu yang sudah terhubung dalam talian. Okey, tetapi sebelum tu ada sesuatu yang kami ingin war-warkan kepada anda iaitu berkenaan dengan program Reconnect 2022. Okey, anda perlukan cara cekap kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali mantapkan perniagaan? Ingin penyelesaian periklanan kreatif untuk menambat hati pelanggan sasaran? Jadi, program Reconnect 2022 lah jawapannya. Khas untuk anda, Reconnect 2022, sebuah sesi rundingan virtual 30 minit percuma yang akan mengajar anda bagaimana TV3 boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti dengan diskaun sehingga 80%. Daftar hari ini di rsvpreconnect.com. Sekarang ni semua orang menjalankan perniagaan kan, jadi perlu rebut peluang yang ada. Ya, tadi Yana banyak sebutkan tentang kewangan kan, dan topik kita pada hari ini sebenarnya pastinya menjurus ke arah itu, terutamanya untuk hubungan suami isteri. Tetapi sebelum kita kongsikan topik perbincangan kita pada hari ini, ayuh kita saksikan rangkuman TikTok pada hari ini. Dan ke banyak sayang, mau hidup dan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji. Wow. Ini hadiah siapa? Hadiah apa? Siapa lagi? Tak ada. Tak ada. Siapa ambil? You nak suruh I cari ke? Siapa ambil? I cari Oh, berapa? Alah, kush-kush otak hai. Thank you, Ayah. Mungkin Kak Mama nak telefon papa ni. Hello, Pak. Tadi awak ambil tahu kad abang kat dompet. Awak dah belanja. Alah, bukannya kawan abang sangat. Awak memang ambil aja sebab awak tak kawan abang. Tapi kan tadi kan awak dah beli shopping. Lepas tu dah anak nak makan apa tahu dah kasih. Lepas tu ada sikit lagi awak nak beli beg bang? Boleh. Tapi Berapa tu? alah, abang tengoklah kat notification. Malulah. Abang awak tak kawan abang sangat tau. Tapi kadnya tahu nak. Tak kawan tak apa. Janji kad dekat awak, okey? Yelah. Bye, thank you. I love you, abang. Helikopter, helikopter. قلبي ناداك واتمنى تبقى انت وياي يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك انت حبيبي حياتي ليك وعايش عمري عشان اعيش. Macam-macam cara untuk gembirakan isteri dan juga suami, Yana. Betul tu. Dan topik hari ini juga kita nak bercakap tentang kalau tadi itu menggembirakan hati isteri yang orang kata menjalinkan hubungan sesebuah hubungan perkahwinan tu khususnya, pastinya kita nak
ada hubungan yang berkekalan, yang ada tanggungjawab, ada toleransi dan saling percaya mempercayai. Tetapi terjadi juga situasi di mana apabila nafkah tidak diberikan ataupun topik kita hari ini iaitu culas nafkah, apakah yang akan memberi kesan kepada perkahwinan seseorang itu? Betul. Mungkin ada dalam kalangan mereka belum sedar betapa pentingnya untuk pemberian nafkah kepada isteri. Mungkin ada yang berpendapat isterinya sudah berkejaya, ada pendapatan sendiri, suami tak perlu lagi untuk beri nafkah. Dan sejauh mana para isteri ini tahu hak mereka untuk meminta ataupun mendapatkan nafkah daripada suami. Itu yang kita nak tahu hari ini. Betul tu. Dan bukan setakat itu sahaja. Kalau kita ikut dari susunan pemberian nafkah, siapakah yang perlu diutamakan? Dan apa juga kesannya sekiranya tidak diberikan nafkah kepada insan-insan yang sepatutnya diberikan ini. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, sekiranya ada sebarang perkongsian yang ingin diceritakan bersama dengan kami berkaitan dengan topik culas nafkah pada hari ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Dekat dah lawa ni nak gimana ni? Sibuk lagi ni. I ada show. Kalau memerak kat rumah, memang tak makan dan jawab dia. I think it's time lah, Hadi. Sedang apa ni? I nak you lepaskan I. Lepaskan you. Dan kenapa pula tiba-tiba macam ni? Pasal dengan you ni? Sampai bila you expect I hidup macam ni, ya? Sampai bila I nak belayu? Cuba you bawa sabar sikit, tenang sikit. Boleh tak? Nak sabar berapa lama lagi? Okey. Tiba-tiba tak boleh sabar ni kenapa? Ada orang tunggu you ke? Gila kat you ke apa ni? Of course. The moment you ceraikan I, banyak yang nak kat I. And of course lah, I akan pilih lelaki yang berduit, yang kaya, bukan jantan miskin, dayus macam you. Okey, itu dia antara sedutan drama Dia Isteri Luar Biasa dan juga Seadanya Aku untuk membincangkan topik kita pada hari ini iaitu mengenai culas nafkah. Kita nak tahulah sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia, suami, isteri tentang nafkah ni kan, Yana? Betul tu. Dan yang lebih penting, apabila berlakunya keculasan dalam pemberian nafkah itu, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak yang menjadi mangsa ini tadi. Dan untuk itu sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu. Elok saya perkenalkan yang pertama, kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi yang kini berada di Serdang Kedah ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Serdang, Bandar Baru, Kedah. Oh, Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih juga sudi jemput. Okey, selain daripada Ustaz Jafri, kita juga bersama dengan Puan Nur Sahila Ayub yang merupakan seorang peguam syari'i. Assalamualaikum, Puan Sahila. Waalaikumsalam, Yana. Okey, baik. Hari ini seperti yang telah kita war-warkan tadi dan seperti dalam paparan juga, kita nak bercakap tentang culas nafkah. Dan seperti mana kita ketahui Hawa, nafkah ni kalau kita lihat, pemberiannya juga bukan hanya tertumpu kepada isteri, malah kepada anak-anak dan juga ibu bapa. Saya kira moleknya Ustaz, kalau sebagai permulaan ini, mukadimahnya, Ustaz perincikan lagi apakah itu nafkah dan apakah kesan yang akan terjadi sekiranya nafkah ini tidak dilunaskan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'awalah. Terima kasih Ana dan terima kasih juga Hawa dan juga Puan Nur Sahila yang turut bersama dengan kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Pada tengah hari dah, Allah. Patutlah Pak Nasi dah. Tapi subhanallah, saya semangat. Nak cerita bahawa subhanallah ada satu tanggungjawab bila kita akad nikah, bila kita mengambil tanggungjawab sebagai seorang suami, ada satu benda yang perlu dan wajib kita salih alaihi wasallam tunaikan, iaitu disebut sebagai nafkah. Kalau nafkah ini subhanallah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang untuk kita biayai. Salih alaihi wasallam, untuk kita membiayainya. Dan para ulama bersepakat bahawa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, bapa wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Suami wajib beri nafkah kepada isteri walaupun isteri tersebut ada pendapatan dan harta dia yang tersendiri. Okey. Hatta kalau suami itu kaya lah, misalnya suami isteri itu dia memang kaya dah. Isteri itu peguam syar'i sebagai contoh. Misalnya dan subhanallah, dia ni tak ada apa, dia pion je. Dia dia bagi tu grab dia tu je. Subhanallah. Tetap dia wajib bagi nafkah pada isteri dia. Tetap kewajipan dia duduk pada suami walaupun suami itu pendapatannya lebih kecil daripada si isteri. Baik. Tapi subhanallah, sekiranya isteri redha tidak diberikan nafkah, maka si suami akan terlepas daripada kewajipannya. Namun sebaliknya, jika suami enggan memberi nafkah, maka si suami dikira sebagai berhutang kepada si isteri. Ulama hatta sehingga dia tidak mampu untuk memberikan nafkah disebabkan dia sakit ataupun dia hilang kemampuan untuk memberikan nafkah. Maka pada sekiranya si isteri dia tidak redha dan dia tidak mampu untuk menghalalkan, maka si suami dikira sebagai berhutang. Dia kena pergi ikhtiar, pergi cari. Macam mana nak buat supaya dia tetap kena bayar atau memberi nafkah kepada si isteri. Namun kadar nafkah adalah dikira berdasarkan kepada keadaan kemampuan si suami, demikian yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi subhanallah, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, maka itulah berapa keadaan. Dan subhanallah, kalau disebutkan tentang nafkah, ada 7 nafkah disebutkan oleh ulama. 7 dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, sallallahu alaihi wasallam, ada 7. Yang pertama makanan, yang kedua barang-barang dapur, yang ketiga pakaian, yang keempat tempat tinggal, yang kelima alat-alat untuk membersihkan diri, yang keenam barangan rumah, dan yang ketujuh ialah pembantu kepada si isteri sekiranya kebiasaan si isteri itu mempunyai pembantu. Dia ambil isteri dia tu orang yang pernah dulu orang yang kaya, ada pembantu. Dan dia punya kemampuan untuk memberikan kepadanya pembantu, maka dia kena bagi pembantu dan termasuk dalam nafkah seandainya dia mampu. Cuma kadang-kadang dia culas. Saya duk tengoklah dalam keadaan masyarakat sekarang ni. Saya sebab culas ni mungkin bukan sebab ni. Kadang-kadang dia rasa macam dia tak patut bagi, dia rasa macam dia pendapatan dia sedikit, dia rasa macam dia pendapatan lebih, dan selalu tersalah dia antara nafkah dan juga disebut sebagai disebut sebagai apa tu, bagi perbelanjaan tu. Dia kata saya bagi ni nak, dia tak sebut nafkah, dia duk bagi. Bila berlaku penceraian, akhirnya isteri kata apa? Dia tak bagi nafkah. Habis yang abang duk bagi sebulan 200 itu apa? Yang itu abang beli beras, yang tu beli sayur, beli apa-apa yang itu tak termasuk. Akhirnya jadi konflik. Maka salah faham yang saya tengok di antara orang meletakkan di antara tanggungjawab nafkah dengan perbelanjaan. Betul, dan saya kira antara kuncinya juga adalah kemampuan suami dan juga keredaan isteri. Okey, sebelum kita bertanya soalan kepada Puan Sahila, kita ada satu paparan yang kita kongsikan bersama dengan anda tentang seorang wanita yang mana pernah tidak diberikan nafkah. Jom kita saksikan. Bagaikan kaca terhempas ke batu, itulah perasaan perit yang dapat digambarkan oleh Farah Liana, 33 tahun, yang pernah melalui fasa perkahwinan yang penuh kekesalan bersama bekas suaminya 5 tahun lalu. Istana bahagia yang dibina atas dasar cinta musnah akibat keegoan dan sikap tidak bertanggungjawab suami mengambil kesempatan terhadap dirinya. Bukan sahaja tidak mengendahkan tanggungjawab keperluan mereka sekeluarga, malahan tekanan emosi dan keletihan menguruskan hal anak-anak juga tidak dihiraukan. 5 tahun lelah memendam rasa. Kini, Farah bersyukur terlepas dari cengkaman biawak hidup ini jauh dari dirinya. Sebelum ni saya dengan bekas suami dah 5 tahun berkahwin, dan perkahwinan kami ni memang start atas dasar cinta, atas dasar suka sama suka. Jadi sepanjang perkahwinan memang awal-awal memang indah, memang semuanya okey, tak ada masalah. Tapi selepas setahun perkahwinan, keluarga bekas suami saya dah mula masuk campur urusan rumah tangga kami. Bekas suami saya ni pula memang dari dulu memang jenis yang rapat dengan mak dia, manja dengan mak dia, dan dia pula yang jenis dah terbiasa. Dari dulu dah diuruskan semuanya oleh mak dia.
Dari segi pemakaian dia, makanan, urusan harian dan macam-macam lagi. Jadi bila dah kahwin tu memang expect saya yang siapkan semua, sediakan semua dan dia expect saya jadi macam mak dia lah. Saya yang kena uruskan semua benda dan hal dia lah, termasuk dari segi pembelajaran anak-anak. Duit belanja saya pun dia dah mula abaikan. Pada awalnya memang saya tak kisah sebab saya pun memang bekerja. Tapi lama-lama memang ujung-ujungnya saya tak tahan. Yelah, siapa je yang tahan kan. Sampai ke nafkah saya dengan anak-anak pun memang dia dah abaikan dan dia utamakan yang lain dulu. Bila saya minta dia duit nafkah je, memang dia akan marah saya. Dia terus ignore saya, tak bercakap dengan saya. Even bila kami dah tak tinggal sembumbung pun, dia memang sampai sekarang tak pernah langsung ambil kisah pasal anak saya. Langsung tak ada usaha nak bagi duit untuk anak-anak saya, anak-anak kami lah. Sejujurnya memang saya trauma dan saya menyesal sebab pernah berkahwin dengan dia. Tapi saya bersyukur sebab akhirnya saya dah bercerai dan mulakan kehidupan baru dan tak perlu lagi hidup sebumbung dengan dia. Anak-anak saya lah orang kata yang menjadi sumber kekuatan saya untuk saya teruskan hidup sebagai seorang ibu tunggal. Itu dia kisah yang dikongsikan. Kalau boleh perkahwinan yang mula dengan cinta ni, kalau boleh nak seiring dengan rasa tanggungjawab antara suami dan juga isteri. Baik, kita nak teruskan dengan Puan Sahila. Puan, berdasarkan kisah sebentar tadi, adakah berdasarkan pengalaman Puan ini biasa berlaku, dan kalau penonton kita menghadapi situasi seperti ini, diabaikan oleh suami hak untuk mendapatkan nafkah, apa yang perlu mereka lakukan, Puan? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Okey, untuk keadaan macam ni, memang kebiasaannya di mahkamah syariah banyak berlaku, di mana isteri yang menanggung nafkah isteri sendiri dan juga nafkah anak-anak, dan juga perbelanjaan rumah pun isteri yang tanggung. Mengatakan bahawa kalau you bekerja, youlah tanggung segalanya. Ya. Kemudian, okey, kalau untuk jika berlaku keadaan macam ni, ada dua keadaan yang boleh saya cadangkan. Baik. Yang mana keadaan pertama, sekiranya isteri ni masih lagi ingin meneruskan perkahwinan. Maksudnya bagi dia walaupun suami macam ni, mungkin dia nampak ada jalan penyelesaian di akhirnya. Jadi apa yang saya cadangkan ialah isteri ni dan suami boleh mendapatkan khidmat kaunseling, khidmat bantuan kaunseling, sama ada daripada Jabatan Agama Islam ataupun daripada kaunselor-kaunselor yang bertauliah. Itu yang pertama. Namun ada setengah pasangan ni, mereka tak suka nak ceritakan masalah rumah tangga pada orang luar. Betul. Jadi apa yang saya cadangkan, dapatkan berjumpa ahli keluarga ataupun orang yang lebih tua yang mereka percayai, yang boleh membantu untuk memberi nasihat berkenaan perkara ini. Itu melalui perbincangan lah. Seterusnya, namun kalau perbincangan dah cuba bincang tapi masih lagi gagal, opsinya terusnya adalah boleh memufakat kes di mahkamah syariah. Iaitu mana isteri boleh membuat tuntutan, iaitu nafkah isteri dan juga nafkah anak di mahkamah syariah. Itu antara opsi lah. Ataupun yang kedua, keadaan kedua, kalau isteri dah memang tak boleh dah nak teruskan perkahwinan, dah cuba berbincang tapi masih lagi gagal, masih lagi keadaan sama yang berlaku, adalah isteri ni boleh terus ke mahkamah syariah untuk memufakat kes perceraian atau mendapatkan khidmat guaman, sama ada di program syariah swasta ataupun yang kerajaan, untuk mengetahui hak-hak isteri selepas bercerai. Okey, baik. Puan Sahila, saya kira sebenarnya ada banyak yang boleh dilakukan oleh mereka yang mana mengalami keadaan di mana telah berlakunya culas nafkah ini. Dan antara yang diberikan saranan oleh Puan Sahila itu, mungkin ada dalam setengah isteri khususnya yang berasa takut, yang mungkin tidak berapa cakna tentang hak yang mereka ada. Dan berkaitan dengan topik tentang paparan sebentar tadi juga, saya tertarik untuk membaca satu ciapan oleh salah seorang pengguna Twitter, iaitu Dr. Taufik Razik, yang berkata, jangan manjakan anak lelaki secara melampau. Anak lelaki yang dimanjai secara melampau boleh menjadi spoiled adult. Tak reti jaga keluarga, tak reti simpati pada pasangan, fikir tentang diri sendiri sahaja, tak bertanggungjawab, yang akhirnya terjadilah culas dari sudut nafkah. Dan ini juga yang saya nak bertanya kepada Ustaz. Ustaz, ada satu kes di mana
nafkah tak bagi, soal rumah tangga pula semua isteri yang buat, mereka hanya tahu balik rumah dan minta nafkah batin daripada isteri. Dan bila tak bagi, mereka persoalkan tentang kewajipan isteri untuk tunaikan tanggungjawab. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh memberi sedikit kefahaman, bukan sahaja untuk kaum Adam tetapi juga kepada kaum Hawa juga, yang mana nafkah ini dua-dua ada tanggungjawab masing-masing dan harus dilunaskan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagus soalan tu. Tuan-tuan, subhanallah. Yang pertamanya kita kena ingat bahawa kita mesti letak, saya nak tegas sungguh-sungguh. Sebab orang banyak salah faham yang ni. Dia rasa macam, salli ala Sayyidina Muhammad, dia rasa macam tanggungjawab nafkah itu pada orang yang mempunyai, salli ala Sayyidina Muhammad, kekuatan keuangan. Sekarang ni dia ada house husband tau. Yang lelaki duduk rumah, jaga anak apa semua sebagainya. Kan? Yang isteri pula keluar pergi kerja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia menyalahi fitrah. Fitrah ni Allah cerita, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, orang lelaki ni memayungi perempuan, wanita duduk di bawah dia. Tetapi disebabkan dia pergi, orang perempuan, orang lelaki ni jangan duk suruh dia pergi sidai baju. Dia sidai baju ni macam oh subhanallah. Ada orang pergi ambil gambar pula, viral pula, subhanallah, sebulan boleh tak keluar rumah. Tapi orang perempuan Allah bagi dengan kelembutan hati, dengan ketenangan jiwa dia, dengan anak-anak dan sebagainya. Anak-anak, orang lelaki jaga anak, Allah 2 hari je pamper dah sampai ke lutut budak tu. Dia bukan salih al-Syamad, bukan. Jadi bila menyalahi fitrah ni, apa yang jadi? Akhirnya kita jarang dengar anak orang perempuan dia komplain, saya kena jaga anak, saya kena masak, saya jarang komplain. Tetapi kita biasa dengar laki-laki komplain, saya yang jaga anak. Kita jarang dengar orang laki-laki komplain, saya terpaksa cari kerja. Tak, saya terpaksa cari duit. Tapi kita biasa dengar orang perempuan akan komplain, saya yang keluar cari kerja, tapi duduk di rumah saja. Sebab apa? Sebab dia menyalahi fitrah. Nabi SAW sebut, kafa bil mar'i ithman an yudayya'a man yaquts. Cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaan. Walaupun dia tak kerja, walaupun isteri dia yang bekerja, tetap wajib nafkah atas diri dia. Dia tak akan berubah. Kecuali isteri redha. Kecuali isteri redha. Tapi subhanallah, dia tetap kena menunaikan tanggungjawab. Hanya unless seorang suami, salih ala Sayyidina Muhammad, dia tak boleh ataupun dia boleh untuk salih Muhammad tak bagi nafkah seandainya isteri dia melanggar beberapa syarat. Salih Muhammad. Yang pertama, salih Muhammad, kalau isterinya duduk dalam situasi ni, maka dia wajib bagi nafkah. Yang pertama, isterinya merelakan dirinya untuk diistimta' ataupun bermesra dengannya dalam keadaan yang dibenarkan syarat. Kalau isteri dia menolak, maka salih ala Sayyidina Muhammad, dia boleh untuk tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Kalau suaminya nak bermesra dengan dia dalam keadaan diharamkan ataupun uzur ataupun sakit atau yang tu tak dikira. Yang kedua, isterinya ikut tinggal di rumah yang dipilih oleh suaminya dan isterinya wajib tinggal di dalamnya, melainkan salih ala Sayyidina Muhammad, tempat tersebut tidak sesuai untuk didiami secara syarat. Kalau cukup 2 syarat ni, maka si suami wajib memberikan nafkah pada isteri dia. Salih Muhammad. Jadi boleh faham kot masing-masing tanggungjawab yang kita kena buat. Isteri ada tanggungjawab dia kena buat, suami ada tanggungjawab. Jangan duk dengar hanya isteri yang nusyus, tetapi ingat ada juga perkataan suami nusyus. Suami nusyus ialah suami yang tidak menunaikan nafkah pada isteri dan anak-anaknya. Okey, Ustaz, kita juga ada perkongsian di Facebook WHITV3 daripada Miamor Abbas. Katanya nafkah tempat tinggal, makan pakai semua cukup, tapi tidak pernah membantu kerja rumah, malah lebihkan keluarganya daripada isteri. Apa saja yang diminta orang tuanya senang untuk ditunaikan, tapi bila isteri minta, pelbagai ugutan diberi. Macam mana Ustaz kalau ada situasi sebegini? Dia Ustaz Ismail, keutamaannya adalah tetap kepada isteri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Itu keutamaan. Dia kena pandai untuk menilai. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang sungguh tuan-tuan dengan anak-anak dengan kawan-kawan lagi suka belanja kepada anak isteri sini. Oh subhanallah, kalau keluar tu satu meja dia belanja, tapi dengan anak-anak dengan isteri dia cukup kedekut. Maka tuan-tuan pernah berlaku kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan salih ala Sayyidina Muhammad, Hindun pernah mengadu dekat Nabi SAW tentang Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada dia dan anak-anaknya. Maka Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, khudhi ma yakfiki. Salih ala Sayyidina Muhammad, ambillah daripada harta Abu Sufyan itu yang mencukupkan kamu
dan anak kamu secara baik. Jadi subhanallah, suruh ambil itu ambil takat mana? Ambil setakat yang dia perlu saja. Dia habis satu bank dia ambil duit suami dia. Kan, yang ni pun syarat apa? Yang ni syaratnya ialah suaminya culas bayar nafkah. Culas. Baru dia boleh pergi ambil. Bukan dengan kata ni tiap-tiap hari dia pun seluk poket suaminya. Tak boleh. Itu dah jadi lain ya Ustaz. Jadi kalau dari sudut urutan pemberian nafkah itu adalah isteri, anak-anak, bapa dan juga ibu ya Ustaz? Betul. Okey, baik. Seterusnya saya nak tanya kepada Puan Sahila. Kalau kita melihat paparan artikel bertarikh November 22 baru-baru ini, okey, akaun disekat jika culas bayar nafkah yang mana suami atau bekas suami yang culas memberi nafkah berdepan tindakan sekatan akaun bank selepas pindaan terhadap jadual 11 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Jadi untuk sekatan akaun ni kan Puan Sahila, kalau Puan Sahila boleh terangkan dengan lebih terperinci bagaimana sekatan ini boleh berlaku dan apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh isteri khususnya untuk menuntut hak mereka. Okey, terima kasih Yana. Okey, untuk urusan bagi nafkah yang mana suami gagal atau culas menyediakan nafkah untuk isteri, hak isteri ni isteri boleh membuat sama ada permohonan tuntutan nafkah isteri ataupun permohonan tunggakan nafkah isteri di Mahkamah Syariah. Bergantung kepada keadaan isteri itulah. Maksudnya ada boleh fahamkan nafkah isteri ataupun tunggakan mana-mana. Tapi namun kadang-kadang bila berlaku mahkamah dah keluarkan perintah pun sebenarnya. Tapi suami ni masih lagi gagal tak nak bayar. Macam-macam alasan lah dia bagi, tak bekerja lah dan sebagainya. Jadi apa yang Mahkamah JKSM, Jabatan Khataman Syariah Malaysia dan juga Bank Negara buat sekarang adalah berbincang bagi membantu para isteri ini dan juga membantu untuk melaksanakan perintah mahkamah telah mahkamah keluarkan. Namun untuk isu ini dia masih lagi di peringkat perbincangan. Dia masih belum lagi dilaksanakan. Okey. Namun selepas ini lebih mudahlah untuk hak isteri ni didapati untuk dapatlah untuk berkenaan dengan nafkah ini. Tapi walaupun masih dalam perancangan, apa pendapat Puan Sahila sendiri berkenaan dengan pindaan yang berkemungkinan akan dilaksanakan ni? Bagi saya pendapat bagi saya ialah satu tindakan yang bagus kerana sekarang ni banyak kes-kes di mana perintah mahkamah dah dikeluarkan namun tak dapat dilaksanakan. Betul. Atas alasan suami hilang, atas alasan suami tiba-tiba tukar kerja ataupun berpindah untuk mengelakkan bayar nafkah anak ataupun nafkah isteri ni. Jadi ini satu cara yang bagus JKSM nak memastikan hak isteri dan anak ni terjaga sebenarnya. Betul? Ya. Pastinya ini langkah yang baik sekali dan patut diambil tanggungjawab oleh setiap suami kan. Okey, baik Ustaz, di penghujung perbincangan kita hari ini, kalau boleh Ustaz rangkumkan tentang kepentingannya suami mengambil tanggungjawabnya untuk menjaga isteri ini walau apa jua keadaan. Ikhlaskan hati itu Ustaz, silakan. Bila kita berkahwin, sebenarnya kita mengambil hak seseorang. Seorang perempuan itu dimiliki oleh ahli keluarga dia. Ibu dia, ayah dia yang memeliharanya semenjak kecil. Sanggup berkorban apa saja. Dan kita mengambil amanah tu daripada ahli keluarga dia. Tiba-tiba bila kita ambil, kita mensia-siakan anak dia tu. Mensia-siakan wanita tersebut. Subhanallah, saya pernah berjumpa dengan kes-kes yang subhanallah, dia terpaksa sembunyi perkahwinan tersebut. Dia seolah-olah macam tidak ada suami, seolah macam saya kita hidup ni macam mana? Buat apa nak berkahwin macam ni? Buat apa nak berkahwin kalau macam ni? Kita zalim dekat orang. Betul? Jangan buat zalim dekat orang. Hidup kita tak akan tenang bila kita menzalimi orang. Kalau kita rasa kita mampu, bincang elok-elok supaya subhanallah masing-masing duduk dalam keadaan tenang dan tidak berlaku zalim di antara satu sama yang lain. Sebab tu dalam ayat tentang nafkah ni Allah cerita tentang bagi nafkah ikut kemampuan. Setakat mana yang kamu mampu. Dan di sana pula ada satu benda nama redha si isteri. Isteri juga redha, dan isteri yang ada kemampuan boleh buat macam mana tahu tak? Bila suami dia bagi dekat nafkah. Nafkah ni adalah untuk dia. Kalau perbelanjaan harian atau perbelanjaan bulanan tu bagi boleh, suami pun boleh tumpah makan sekali. Tapi kalau nafkah tu untuk isteri, itu hak dia. Dan kalau dia ada lebihan, sedekah yang paling baik ialah sedekah balik kepada suami dia yang kurang kemampuan. Abang nanti abang yang bagi ni, insya-Allah saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya sedekahkan balik kepada abang untuk belanja. Masya-Allah. Tuan-tuan, inilah isteri yang paling baik. Suami tunaikan tanggungjawab, isteri tunaikan tanggungjawab. Insya-Allah
keluarga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. InsyaAllah, amin. Sweet sangat. Dan Ustaz, sebelum saya tanya rumusan terakhir daripada Puan Sahila, Ustaz, kalau kan Ustaz, dalam keluarga tu, suami tidak lagi mampu memberi nafkah, sebagai contoh, kematian suami ataupun suami lumpuh dan sebagainya, siapa dari keluarga pihak lelaki ini yang harus dan wajib memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak ini? Ringkas, ya Ustaz. Dia punya wali yang terdekat, bapa dia. Bapa dia maksudnya si mertua kepada si isteri itulah. Bapa mertua dia tu, itulah yang akan mengambil tanggungjawab. Kemudian yang seterusnya lah. Demikian keadaan. Allah. Dan penting juga untuk kita ambil tahu tentang perkara ini. Mungkin sebelum ni kita kurang cakna, diingatkan hanya tahu suami sahaja. kan? Betul. Dan keluarga juga perlu tahu dan perlu mainkan peranan. Baik, sedikit rumusan daripada Puan Sahila, seringkasnya Puan. Okey, saya untuk kena isu nafkah ni, saya menyuruh para suami apabila dah berkahwin tu, saya mohon bertanggungjawab atas isteri berkenaan nafkah. Kerana sekarang terlalu banyak keadaan di mana isteri yang menanggung suami. Jadi saya menyeru isteri juga ketahui hak anda. Sekarang ni kita ada banyak platform di mana isteri ni boleh mendapatkan maklumat berkenaan hak-hak mereka, sama ada ketika dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas tempoh perkahwinan. Betul. Malah Mahkamah Syariah juga banyak boleh membantu isteri ni untuk mengetahui dan juga mempertahankan hak mereka. Okey, baik. Saya kira itu rumusan dan juga ringkasan terbaik untuk topik kita pada hari ini, iaitu culas nafkah. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dan juga kepada Puan Nur Sahila Ayub yang merupakan peguam syar'i. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Pastinya perbincangan sebentar tadi memberi kesedaran terus kepada kita semua ya. Dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan kepada anda. Kita nak berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita hari ini dan sudah pun terhubung dalam talian. Elok sahaja kalau yang nak perkenalkan. Kita bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin yang merupakan Eksekutif Kanan Zakat, Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yana, apa khabar Yana? Sihat Alhamdulillah. Ustazah sihat? Sihat Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey Ustazah, kalau tadi kan di perbincangan kita bersama dengan Ustaz dan juga peguam kita bercakap tentang culas nafkah. Tetapi Ustazah, mungkin Ustazah nak terangkan dengan lebih terperinci pula tentang culas zakat. Silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih kepada Yana dan semua penonton WHI. Tengah hari ini, mari kita tengok sama-sama ya, kalau kita sebut tentang culas zakat ini pada suami kita, sekiranya berlaku perkara ini, suatu yang tak patutlah ya. Kita ni bayangkan kalau kita orang bagi kita duit, ya, dia bagi kita duit ni Yana, bayangkan. Dia bagi kita RM100. Lepas tu masa dia bagi pada kita, dia bagi sungguhlah. Kemudian dia kata pada kita, boleh tak nak pinjam? Pinjam ni, nak pinjam RM5. Begitu. Jadi kita ni sebagai orang yang diberi pinjam ni, kita nak bagi ke tak? Masya Allah, mesti kita akan bagilah. Sebab apa? Duit ni pun duit tadi kau yang bagi aku RM100 kan. Begitulah analogi yang paling, kalau kita boleh ambil yang paling asas. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, zakat ini suatu yang bermaksud ialah kita memberikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, kita pulangkan semula pada Allah. Hakikatnya apabila kita pulangkan sebahagiannya, iaitu 2.5% daripada harta kita, bukanlah maksud harta kita jadi kurang Yana. Ramai orang takut miskin bila dia bayar zakat. Tapi hakikatnya maksud zakat itu sendiri ialah tathir. Maksudnya ialah membersihkan harta. Maksud zakat itu ialah nama, iaitu apa? Mengembangkan, menyuburkan, membanyakkan harta kita. Maksud zakat ialah berkat. Jadi bila ada berkat, insya-Allah bukan sahaja rezeki RM, tetapi rumah tangga suami isteri ni kan, dia rasa apa? Makin bertambah kasih sayang. Bila tengok suami rasa sejuknya. Ni tak kan? Isteri tengok suami nampak macam singa. Suami tengok isteri nampak macam macam-macam bentuk yang kita boleh bayangkan. Kenapa? Tidak ada lagi keberkatan dalam rumah tangga. Sebab itu sebagai seorang
isteri, penonton-penonton WHI yang sedang menonton kita pada hari ini, kita tengok suami kita. Suami kita ada gaji, suami kita ada pendapatan, dah bayar zakat belum? Jangan sampai suami kita sibuk sangat cari duit dan isteri ni terima duit tapi lupa tanggungjawab berzakat yang perlu ditunaikan pada suami. Sebab kesannya tu yang sangat besar, Yana. Kesan tidak zakat ini dia akan bukan sahaja pada suami tetapi duit itu atau keberkatan yang telah diranggul, apa yang telah diambil kerana tidak berzakat, suami akan kena, isteri akan kena, anak-anak akan kena. Yang ini yang kita cuba nak elak di dalam harta kita. Ekonomi salah satu part yang sangat penting dalam keluarga, maka jom kita sama-sama perhati suami kita dah tunai zakat ataupun belum. Betul Ustazah. Dan kalau kita lihat kan, isteri ni orang kata sebagai tulang belakang suami kan. Dan mungkin Ustazah nak berkongsi dengan lebih lagi tentang bagaimana kita sebagai isteri dapat membantu suami yang akhirnya akan menyenangkan isteri juga Ustazah. Ya, betul. Kalau kita melihat apabila seorang isteri ini dia menjadi isteri yang bukan sahaja membebankan suami. Ni ramai isteri yang macam ni kan. Bila dia nampak jiran dia beli, dia pun nak beli juga. Bila dia nampak jiran dia ada benda bercuti kan, ke sana kemari dia pun nak bercuti juga. Tapi dia lupa sewaktu suami dia mendapat pendapatan, menyimpan simpanan harta, sewaktu tu dia tidak membantu suami. Kenapa? Dia bantu untuk suami makin lama, makin beban kan. Nak tu nak ni, kira pula hutang, nak berjalan lagi dan sebagainya. Wahai isteri yang baik adalah isteri yang sama-sama nak bersama dengan suami terus jalan masuk ke syurga. Amin. Jadi bila kita nak masuk ke syurga, kena tengok suami kita. Ya Allah, aku nak masuk syurga, nak mudahkan tanggungjawab suami. Selain pada suami kita bayar nafkah. Yang kedua, apa lagi bayaran yang wajib yang perlu suami kita lakukan? Bayar zakat juga wajib, sahabat-sahabat. Sebagaimana wajibnya nafkah, wajib juga. Sekiranya lebih daripada nisab, kena bayar zakat. Ustazah, seringkasnya Ustazah di hujung waktu yang kita ada ini untuk mengajak lebih ramai lagi orang untuk cakna tentang pembayaran zakat ini. Silakan Ustazah. Masya Allah, apabila kita sebut tentang zakat, ini adalah rukun. Maka dia bukan sahaja tanggungjawab individu tetapi tanggungjawab pemerintah juga. Seperti kita di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, PPZ akan membantu anda untuk memudahkan urusan zakat anda. Anda boleh saja turun ke www.zakat.com.my atau hubungi 13885757. Hari ini kita ada harta, hari ini kita cek kita dah zakat ke belum. Tambah-tambah lagi hujung tahun ni kita nak sampai kepada kita nak masuk tahun baru. Pastikan settlekan dahulu sebab akan kita dapat rebate cukai kalau kita bayar dalam tahun ini. Jangan sampai masuk 1/1 tahun baru nanti dah tak boleh dapat dah rebate cukai. Baik, Ustazah, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin, Eksekutif Kanan Zakat Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Terima kasih Ustazah. Salam untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Hawa Rizwana Rizwan. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton kami dari awal siaran tadi. Pastinya ilmu yang cukup bermanfaat sekali bila kita bincangkan tentang culas nafkah ini. Sebenarnya kita nak sama-sama sedar bahawa tanggungjawab terhadap nafkah ini bukan saja untuk orang lelaki. Kita sebagai seorang wanita ni kena tahu juga hak kita dan perlu bertolak ansur juga. Kan? Betul. Juga tanggungjawab nafkah kepada anak-anak, anak-anak kepada ibu bapa. Harap dapat memberi kesedaran untuk kita semua. Okey, baik. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini. Esok saya dan Fahrin akan kembali bergabung untuk membincangkan tentang topik gaduh-gaduh manja. Oh, bestnya. Hawa selalu gaduh-gaduh manja tak dengan pasangan? Gaduh-gaduh dengan Aina je. Gaduh-gaduh manja dengan Aina je. Okey, esok jam 12.30 hari ya. Betul. Dan untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam
dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi.